sambung pengajian. Saya telah menghabiskan 20 perkara yang boleh membatalkan ataupun mencacatkan akidah kita dalam waktu yang agak panjang dulu. Saya pernah janji ketika dulu saya akan cuba ulas yang sifat-sifat yang selalu saya sebut, iaitu kita apabila kita nak ini artian tasawuf, semua benda yang fundamental substance dalam tasawuf ini adalah perbicaraan mengenai sifat-sifat mazmumah dengan sifat-sifat mahmudah. Kita akan tengok satu persatu benda ini dan mungkin akan masalah juga. Sebab di dalam klinik pembinaan pribadi Muslim, dia niat apa ni suka dia lah. Dia niat nak dapat pangkat, niat nak dapat kontrak, nak niat apa, asalkan dia bagi derma sudahlah. Sebab dalam konteks moden, masalah niat dan juga internal feeling itu tak diambil kisah. Sebab dalam bentuk sekular memang begitu cara dia. Tapi dalam konteks Islam, tuan-tuan sekalian, faktor dalaman, niat, pembersihan hati, kemurnian hati itu lebih penting daripada penampilan lahir. Sebab itu kalau kita tengok penampilan tuan-tuan guru, penampilan orang-orang yang dianggap sufi lah, kalau kita katakan sufi, kadang-kadang pakaiannya agak tak begitu smart, tak begitu berketerampilan, tetapi kemurnian jiwanya, kewarakannya, kelembutan hatinya dan lain itu mengatasi yang lain. Itulah perbezaan kehidupan sebagai seorang Islam yang tulen. Tapi bukan bermakna apabila kita katakan kita telah membersihkan hati dan perasaan kita, kita abaikan lahir. Tetapi lahir itu melambangkan hati. Kita tak hendak lahir tidak melambangkan hati. Kalau dalam percintaan pun, kalau Casanova dia berpura-pura dia cinta, di depan kekasihnya I love you, you love me darling dan sebagainya, tapi di belakang kekasihnya orang lain pula mengambil tempat. Tetapi benda itu tak ada kisah dalam dunia. Tetapi ketulinan dalam hubungan cinta seumpama itu dah tak ada lagi dah. Apa yang ada ialah lakonan untuk bercinta. Sebab itu saya pernah kata dulu, kalau orang tu dia berlakon semayang tapi dia tak pernah semayang, perbuatan itu dosa besar dan mungkin syirik. Sebab semayang bukan benda yang dilakonkan, benda yang mesti dia memang semayang. Cuma kalau dia dah semayang, kalau dia berlakon pula dalam filem, nak ambil gambar dia semayang, maka boleh dia berlakon dalam keadaan begitu, memang dia memang seorang yang semayang. Tak semestilah kita ambil gambarnya waktu dia sedang semayang, tak semestinya. Tapi kalau memang dia tak pernah semayang, tapi dalam lakonan itu dia sembahyang, maka semayang itu sendiwara syirik. Begitu juga orang tu dia tak pernah sembah berhala, tetapi dalam lakonan itu dia sembah syirik. Sebab tu ada satu dua pelakon Hindustan yang saya tak nak sebut nama, memang buat begitu di dalam kuil dan sebagainya, di skip tauhid syirik. Jadi tuan-tuan sekalian, benda begini, walau macam mana pun pada malam ini saya akan cuba sentuh benda ini secara satu persatu sehingga ke hujung. Bila kita tamat, saya akan mulakan pada malam ini dengan tajuk kita membersihkan jiwa daripada sifat-sifat mazmumah. Hal ini dipanggil takhalli, kerana eja jawinya ta, alif lam ta kha lam ya ta, at-takhalliyah. Takhalli ini maknanya dia hindarkan, dia sucikan atau dia bersihkan. Itu takhalli, maknanya dia bersihkan, dia hindarkan perbuatan-perbuatan keji. Yang kita akan senaraikan dan kita akan bincang satu persatu. Kemudian dia kena gantikan, hiaskan at-tahalliyah. Kha tadi ganti dengan ha aja. Alif lam ta ha lam ya ta. Kalau takhalliyah tu maknanya dia hindarkan, dia buangkan sifat-sifat mazmumah itu.
dan digantikan dengan tahliyah, dihiaskan dengan sifat-sifat mahmudah. Jadi kita akan tengok secara yang agak detail kalau boleh, dan ini juga mungkin ambil masa yang lama, sebab saya pernah janji dulu pengajian mengenai hal ini agak perlu untuk membina pekerti Muslim yang baik lahir dan batin. Ulama telah membahagikan penyakit-penyakit jiwa. Disebutkan penyakit-penyakit jiwa, amradun nufus, ataupun kita katakan penyakit-penyakit yang berkaitan dengan hati. Ini ada dua jenis. Jenis yang pertama yang menghapuskan sifat-sifat ataupun perkara-perkara yang menyebabkan hatinya menjadi keras ataupun rosak, seperti riak, syirik. Perbuatan itu menafikan tauhid, iaitu asas kepada kehidupan kita. Kemudian bentuk yang kedua, cinta kepada dunia berlebih-lebihan, cinta pangkat, cinta kedudukan sehingga mengabaikan kewajipan keagamaan. Maka dengan sebab itu dua bentuk ini menyebabkan dia tuan-tuan sekalian begini, penyakit, kalau kita kata penyakit fizikal, luka, bahkan penyakit serangan jantung pun mudah diubati walaupun duit banyak. Tapi penyakit-penyakit jiwa yang susah diubati, riak, takbur, angkuh dan sebagainya, sampai mati. Ini yang dikatakan penyakit-penyakit ini lebih berat dan lebih berbahaya kerana dia menjejaskan iman dan takwanya. Jadi perbincangan mengenai penyakit-penyakit jiwa atau yang disebut mazmumah ini, ulama khilaf tentang jumlahnya. Ada yang kata banyak ini, ada yang kata banyak ini. Cuma secara umumnya kita boleh bilang begini. Saya bilang secara kasar ya. Ni saya pakai kitab khas ni. Kitab ni ialah substan ataupun ringkasan daripada kitab Al-Ghazali, Imam Ghazali, dalam Ihya Ulumuddin, mengenai bagaimana nak membersihkan jiwa. Yang disebutkan sini ialah Al-Mustakhlas fi Tazkiyatil Anfus, substan ataupun abstrak bagaimana nak membersihkan jiwa. Ini dipetik daripada kitab Ihya Ulumuddin yang banyak dan dibuat ringkasan oleh seorang tokoh. Jadi karya ini bukan karya moden, karya klasik, tetapi telah dipermodernkan untuk lebih cantik dan lebih senang, sistematik. Penyakit-penyakit yang berkaitan dengan mazmumah yang disebut di sini, saya bilang secara kasar ya. Dia sebut ada 11. Ada yang kata 10, ada yang kata 13. Kita sebut, tapi yang pertama kufur, nifaq, fasik, bid'ah. Dia letak satu. Kufur, munafik, fasik, bid'ah. Dia bilang sebagai satu. Yang kedua, syirik dan riak. Oleh sebab dia combine itu menjadi 11. Kalau dia tak combine mungkin 4-15 ni. Yang kedua, syirik dan riak. Yang ketiga, hubul jah wal riasah, kejar kedudukan dan pangkat sehingga menjadi angkuh dan riak. Yang keempat, hasad. Kita sebut dengki. Kita akan ulas bagaimana benda ini. Yang kelima, ujub. Kalau bahasa Kedah kata perasan, dia rasa kata dia tu hebat. Orang tak pandang macam mana pun dia rasa hebat. Ini kalau kita tengok orang-orang, yalah, ini nak mengata orang ni. Saya rasa orang yang masuk pertandingan lah tu cantik, yang dedah semua anggota tu, dia ujub lah tu. Dia rasa dia begitu lawa, perlu ditunjukkan kepada orang. Sebab tu sifat tu dicela dalam Islam. Bukan saja dicela kerana auratnya, tapi dia ujub kerana nak menunjukkan kejelitaannya. Anak-anak ya tolong ya. Yang keenamnya, takabur. Yang ketujuh, ini sikap bekeng, tak tentu pasal ni. Ada sikap bekeng yang sikit-sikit marah, nak cakap dengan dia pun tak berani. Yang ke-8, sikap liar. Yang ke-7,
terlalu bersikap pemarah yang menjatuhkan dia, makna berdendam sampai pekat dia jatuh, menjadi orang yang zalim. Yang ke-9, yang ke-10 cinta dunia. Yang ke-11 ikut hawa nafsu. Ini saya bilang ni sebagai pengenalan untuk saya ulaskan pada waktu-waktu yang sampai gilirannya. Itu sifat-sifat mazmumah yang akan diulas dalam kitab ini, yang sepatutnya kita takhalli, kita hindarkan, dan kita gantikan dengan sifat-sifat mahmudah yang dinamakan tahalli. Hal yang tadi kha, ini ha, tahalli kita gantikan, iaitu di sini pun dia sebut ada 12. Yang pertama, mentauhidkan Allah serta mengabdikan diri kepada Dia. Yang kedua, ikhlas. Dalam segala perbuatan kita mesti ikhlas. Yang ketiga, bersikap benar sepanjang masa dengan Allah. Jangan putar belit, jangan berdusta dan sebagainya. Ini dengan Allah. Dengan manusia kita boleh juga tapi dengan Allah mesti sepanjang masa kita kena straight. Yang keempatnya, zihid. Zihid ini maknanya kita sanggup mengenepikan dunia demi untuk akhirat. Yang kelimanya, bertawakal. Yang keenamnya, cinta kepada Allah. Yang ketujuh, takutkan seksa Allah dan mengharapkan keredaannya. Dalam bahasa tasawuf disebut al-khawf wal raja. Yang ke-9, yang ke-8, bersikap takwa dan wara sekaligus. Yang ke-9, syukur. Yang ke-10, bersabar, berserah dan redha di atas segala penentuan Allah. Yang ke-11, selalu kita menghampiri diri kepada Allah, bermuraqabah, mengenang dan berbakti. Dan yang ke-12, mesti taubat yang berterusan. Pada malam ini sebab ada acara yang akan dibuat sebelum Sembahyang Isya, saya habiskan satu pun kalau sempat, alhamdulillah. Dia sentuh di sini terlalu banyak perkara-perkaranya. Cuma disebutkan dalam kitab ini, diambil perkara-perkara tadi. Kalau tuan-tuan tengok kitab-kitab yang berlainan, dia kata begini-begini, tapi yang pokok-pokok tadi tetap ada. Yang pokok-pokok yang penting tadi seperti syirik, riya, angkuh, hasad, dengki, takabur, itu semua kitab sebut. Cinta dunia, kufur, munafik, semua kitab ada. Cuma nak bilang tepat itu, macam saya, mak mentua saya pandai benda-benda begini, dia mengaji di kampung. Dia tanya, dia kata, Hashim, sifat mazmumah tu ada berapa? Saya kata ada 13. Dia suruh saya bilang. Saya bilang berlainan daripada apa yang dia hafal. Oh, dia kata tak betul tu. Sebab bagi dia, kalau 10 seperti mana yang dia hafal. Sedangkan sifat-sifat terpuji, sifat-sifat yang tercela ni, kalau kita nak catat 3-40 pun boleh. Hadis berpuluh-puluh. Cuma ulama telah membuat conclusion 2-13 ini dianggap yang top. Ini. Jadi benda-benda begini jangan jadi masalah ya. Jangan tuan-tuan rasa pelik. Begitu juga dalam pengajian sifat 20. Sekarang ni tak guna pendekatan sifat 20 lagi dah. Dia guna pendekatan rububiyah, uluhiyah yang saya telah sebutkan selalu itu. Kita ambil pada malam ini. Yang pertama saya sebut tadi, kufur, nifaq, fasik dan juga bid'ah. Dia 4 tu dia rangkai, tapi kita tengok satu-satu. Yang pertama sekali, yang paling top ni dia letak sini ikut ranking ya. Ikut ranking, ikut yang mana paling dahsyat letak di atas sekali.
Yang pertama sekali yang paling berbahaya sifat mazmumah ni ialah kufur. Maksud kufur ini ialah menafikan segala kaitan dia dengan Allah. Sama ada dia menafikan adanya Allah ataupun dia menafikan segala nikmat yang dia dapat. Sifat kufur yang kita panggil sifat kufur. Orang yang sifat kufur, maka orang yang memiliki sifat kufur itu dipanggil kafir. Dia begini, perbezaan antara kufur dengan syirik, tuan-tuan sekalian begini. Kufur dia menolak bulat-bulat Allah atau yang ada kaitan dengan Allah. Segala hukum hakam yang datang daripada Allah, kerasulan, ini kufur. Manakala syirik dia tidak tolakkan Allah, tetapi dia menyungutukan Allah. Misalnya orang itu dia tetap mengatakan Allah itu sebagai Tuhan, tapi pada masa yang sama dia memuja benda, dia memuja keramat, maka itu tak kufur, itu syirik. Jadi kufur dengan syirik ni macam dua serangkai, tetapi kufur itu betul-betul memang tak ada apa-apa lagi pada dia. Dia dengan binatang lebih kurang aja. Itu kufur. Maka kufur itu diletak kategori yang pertama dalam mazmumah, sifat yang amat tercela. Dan orang yang kufur ini jiwanya langsung tak boleh dipakai. Kekotorannya kalau kita anggap kekotoran yang tak boleh dicuci walaupun dengan klorok. Sebab kufur itu sendiri menghapuskan segala sifat-sifat yang terpuji yang mungkin boleh dimilikinya. Sebab itu kita kena waspada tentang hal ini. Sebab itu apabila seseorang itu menolak sesuatu yang clear di dalam agama, misalnya dia tolak, ini cakap ni, dia tolak benda hudud misalnya, boleh jadi kufur, bukan syirik lagi dah tu. Sebab dia menolak hukum yang clear yang ada dalam Al-Quran. Tapi kalau dia menolak pelaksanaan hudud, begini, kita kena bincang dulu, kita kena buat panel, itu lain. Bukan menolak hudud secara total. Tapi kalau dia menolak hudud, mengatakan hudud itu tak praktikal dan tak sesuai zaman moden, maka dia telah menjadi kufur. Antara perkara yang boleh menjadi kufur juga, iaitu kalau antara benda-benda yang menyejaskan akidah yang kita bincang 20 hari itu. Kalau benda itu melebihi daripada kadar yang berbahaya, maka benda itu dipanggil kufur. Sebab itu tajuknya yang kita bincang hari itu pun, yang 20 itu, namanya dalam bahasa Arab nawaqidus syahadatain. Nawaqid itu plural, singular dia naqid, iaitu benda yang bertentangan dengan syahadah. Yang bertentangan dengan syahadah sama ada kufur atau syirik. Dan dua ini memang dalam kategori sifat mazmumah top sekali. Wal'ayazubillah. Dan dalam ayat Quran disebutkan sifat kufur ni terlalu banyak dengan Tuhan bandingkan zulumat. Maknanya kufur ini dia gelap gelita, dan pada masa yang sama dia zalim kepada dirinya dan juga kepada orang lain. Itu yang pertama. Kufur adalah sifat mazmumah yang paling serius, yang saya rasa kita tak payah bincang dengan detail sebab kita telah lalui dalam bab nawaqidus syahadatain dulu. Yang kedua dalam kategori yang pertama juga ialah sifat nifaq. Nifaq ini tuan-tuan sekalian, iaitu kalau mudah kita katakan penampilannya berlainan dengan hatinya. Penampilannya nampak baik tapi hatinya tidak, busuk. Itu sifat munafik. Diterjemahkan juga sebagai hipokrit, tapi hipokrit itu takut tak cover. Tapi munafik ini dia tidak beriman, dia berpura-pura sebagai beriman. Dia tak percaya, dia berpura-pura sebagai percaya. Tentang rukun Islam, tentang hukum Islam, ulama membahagikan sifat nifak ini kepada dua. Nifak secara teori dan nifak secara amali. Nifak secara teori iaitu i'tiqadnya memang berlawanan dengan apa yang dipahami oleh semua orang Islam. Dia pakai dia sendiri. Saya rasa ini tokoh yang menentang tauhid, yang menentang hadis tu, saya rasa mungkin bersikap macam ni. Sebab pahaman Islam dia ikut cara dia, yang langsung tidak jejak di atas pendapat ulama yang muktabar.
yang langsung tidak berasaskan kepada kitab yang muktabar. Dia hanya dengan kebijaksanaan, dengan intelektual dia, dan mungkin buku-buku yang dia pegang pun buku-buku yang berkaitan dengan orientalis. Jadi itu munafik secara teori, iaitu hatinya memang tak percaya kepada hakikat Islam, ataupun dia percaya kepada hakikat Islam pun tidak seperti yang terdapat di dalam pahaman Islam yang sebenar. Itu munafik secara teori. Yang kedua, munafik secara amali atau secara praktis, iaitu perangai-perangainya sama seperti perangai-perangai orang munafik. Sebab dalam hadis dia kata alamat orang munafik itu ada 3: janji mukir, cakap bohong, pendusta dan sebagainya. Jadi kalau perangainya seperti perangai orang munafik, makan minum seperti orang munafik, bujuk lalu lintang patah, dalam kehidupannya langsung tidak ada batas-batas haram syarak halal, semuanya sama sahaja, maka orang itu munafik secara amali. Walau ini banyak mengaku beriman apa semua, tetapi langsung tidak terserlah di dalam pekertinya. Ramai macam ini. Dia kata, ya saya pun pernah jumpa, awak tengok saya macam ni, tapi belum tentu awak terlebih baik daripada saya. Walaupun saya tak pernah sembahyang, saya tak pernah puasa apa, tapi belum tentu saya lebih buruk daripada awak. Awak punya nak challenge kita ni. Hati saya, makam saya mana kata dengan lebih lagi daripada awak tu yang tak berhenti sembahyang ni. Pernah kita dengar cakap-cakap macam ini. Jadi bagi dia, kadang dia angkuh dengan sikap yang macam itu, maka itu munafik secara praktis. Segala tingkah lakunya langsung tidak menggambarkan orang beriman. Sebab itu saya rasa dalam keadaan sekarang ini, kalau orang-orang perempuan, minta maaf lah, kalau orang perempuan langsung tak pernah pakai tudung, antaranya lah. Orang laki-laki memanjang dalam keadaan pakai seluar pendek, tak kira depan orang, masuklah. Yang kita nampak tengok, yang kita tak nampak tengok tak kira lagi lah. Dia makan apa benda, apa perbuatannya, rezekinya macam mana, kita tak nampak tengok. Wallahu alam. Itu yang kita nampak tengok. Sebab itu apabila orang bagi bandingan, terus orang bagi yang itu, sebab benda itu mudah dilihat. Makan makanan yang dimakan oleh orang bukan Islam, dia tak kisah. Kemudian dia sebut contoh di sini juga, mungkir janji. Janji dengan dia tak pernah tepat. Ini saya di kalangan ustaz-ustaz pun banyak, saya terpaksa akui. Tengok pakai sorban besar, tapi berjanji tu tak janji lah. Kalau janji jawabnya Kemudian bercakap bohong menjadi satu kebiasaan. Katanya kalau saya tak tahu, orang kata kalau kita tak bohong tak boleh hidup zaman moden ni. Sampai macam itu sekali. Jadi nak hidup dia tak kena bohong. Jadi saya pun tak tahu macam mana kena bohong tu hidup. Bohong Piramli untuk kahwin 3 madu 3 tu, itu bohong yang dibolehkan tu. Kemudian janji tidak pernah ditepati, penipu, itu semua munafik secara praktis, amali. Kemudian fasik. Fasik ini adik sikit daripada munafik. Kalau munafik hatinya memang tak beriman, dia menunjukkan kepura-puraan dia beriman, itu munafik secara teori, secara hati. Munafik secara perbuatan, saya beri contoh-contoh tadi, perangai tingkah lakunya langsung tidak menggambarkan orang yang percaya kepada Islam. Itu munafik secara perbuatan. Fasik ini dia beriman, tapi dia tidak menghayati imannya. Hukum hakam tak ambil kisah, makan minum tak ambil kisah. Jadi fasik dengan munafik ni hampir-hampir sama, iaitu fasik dengan munafik secara praktis tadi hampir-hampir sama. Kalau Imam Syafi'i, kalau pendapat yang lama, orang yang tak tutup kepala waktu sembahyang pun fasik. Orang yang kerap makan berdiri pun fasik.
Orang yang kencing berdiri itu lebih lagi lah fasik. Itu pendapat lama. Tapi sekarang ni kencing berdiri itu lebih baik lagi daripada kencing duduk. Kalau kencing duduk mungkin kotor habis seluarnya. Payah bentuk pakaian je tak? Jadi dengan buat mangkuk sambil berdiri itu saya rasa lebih baik. Ini bagi orang lelaki lah. Bagi orang perempuan saya tak tahu. Saya tak nak bagi komen. Jadi fasik ini dia beriman kepada Allah tetapi tidak praktis. Fasik. Kalau bapa yang fasik, Imam Syafi'i tak sah jadi wali kepada anak. Kalau nikah juga, pendapat yang kuat tak sah nikahnya. Cuma imam dia nak ambil jalan selamat. Waktu belum akad nikah tadi dia minta pakat-pakat bertaubat. Kita semua sempena dengan majlis ini. Mari-marilah kita sama-sama beristighfar. Semoga Tuhan ampunkan kesalahan kita untuk kita melaksanakan majlis ini. Imam pun cakap begitu, maka semua pun beristighfar lah. Termasuklah si bapa tadi. Itu upacara yang dibuat oleh imam. Semoga dengan bapa tadi istighfarnya Tuhan terima, maka dia taklah jadi fasik. Tapi perangainya lepas macam itu juga. Jadi upacara istighfar tadi hanya upacara. Upacara istighfar, upacara bertaubat. Sedangkan ciri taubat sekurang-kurangnya ada 3.